Relax bro. Okey, kembali kita ke episod pertama. Isu pertama tahun 2024 di episod ke-16 podcast Relax Bro bersama saya Wan Agil dan Dr. Fatul Bari. Jangan lupa follow kami di semua media sosial, like, share dan follow di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan Spotify. Dan Alhamdulillah, tak silap saya Dok, kita punya viewership di TikTok ni meletup lah, Alhamdulillah. Kita ni orang kata budak baru merangkak, baru bertatih dalam dunia podcast. Di YouTube pun kita dah mula mendapat rentak, Alhamdulillah. Ini ucapan terima kasih tak terhingga kepada penonton dan pendengar kita yang sentiasa memberi sokongan pada podcast Relax Bro. Jadi isu yang pertama di tahun 2024 ni adalah isu yang hangat diperkatakan dan juga mungkin akan memberi kesan sedikit kepada politik tanah air, iaitu isu DAP melampaui batas. Adakah DAP melampaui batas? Ada 2-3 perkara yang berlaku yang mana dilihat DAP seperti testing the water lah. Pertama sekali, bila Tan Sri Lim Kit Siang mengeluarkan kenyataan ataupun kenyataannya diulang. Dan dia mempertahankan Kenyataan dia berkenaan dengan Perdana Menteri daripada bangsa Cina, dia PBT. Dan yang terakhir sekali yang menjadi orang kata the tip of the iceberg ni, yang betul-betul tick off kita punya nerve orang Melayu ni, ialah bila YB Datuk Ngeh dari DAP yang mengatakan bahawa DAP dia mencadangkan pakar dari kalangan bukan Islam, pakar apa kita tak tahu, untuk menganggotai jawatankuasa khas untuk gubal undang-undang Islam. Yang ni orang kata it's almost becoming a nail to the coffin lah. Tapi saya rasa mungkin Dok ada pendapat Dok berkenaan hal ni. Dia saya rasa pandangan saya stop lah nak testing water ni, nak try stop. Sebab apa? Sebab lagi dilakukan benda ni berulang kali, lama-lama susah orang Melayu nak ubah pandangan dan persepsi mereka terhadap DAP. Walaupun Susah Agung DAP YB Ento Dilok mengeluarkan kenyataan itu pandangan peribadi, terkhilaf, beliau sendiri bernegur, Susah Agung sendiri bernegur. Tetapi kalau dibiarkan benda ni kerap berlaku, ini akan mendatangkan masalah yang besar. Kita kepada UMNO sendiri, untuk nak pulihkan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO. Betul. Sebab UMNO dilihat bersama-sama dengan DAP. Dan orang kan kata UMNO ni adalah parti yang ditunggang oleh DAP. Saya guna perkataan Himar DAP. Nanti tak boleh nak salahkan orang. Tak boleh salahkan orang Melayu. Tak boleh salahkan orang Melayu. Orang lihat, walaupun kita nafikan, walaupun kita penjelasan Susah Agung UMNO pun, Datuk Dr. Ashraf Fajri pun saya rasa terbaik. Okey, sangat bagus menjelaskan pendirian kita. Yang terbaru mengkritik balik kenyataan YB Ngeh Kuaham, memberikan satu teguran pada saya agak tegas. Teguran tersebut sangat cantik. Tapi kalau benda ni kerap berlaku lagi 2 bulan datang lagi isu lain. Lagi 2 bulan, 3 bulan datang lagi isu lain. Hal-hal yang macam ni akan membawa kepada apa? Membawa kepada hilang terus kepercayaan orang Melayu kepada DAP dan akan efek kepada UMNO tu sendiri. Betul. Okay, dan UMNO tak boleh apologetik dalam soal ini. Betul. Saya suka bila keluar kenyataan Ngeh, terus respons cepat dan pantas daripada SUA. Itu terbaik. Teruskan seperti ini. Dan saya mengharapkan parti pun bagi ruang seluas-luasnya untuk mana-mana ahli parti untuk bercakap isu-isu yang dilihat menyentuh perkara-perkara pokok dalam understanding kita dengan PH. Kita ada perkara pokok kan? Benda ni telah dinyatakan oleh Datuk Seri Presiden, dinyatakan disebut oleh Susah Agung juga. Kita perkara yang tak menyentuh soal agama, soal raja-raja Melayu, soal bahasa kita, soal tiga ataupun 4 perkara pokok yang mendapat understanding hak-hak Melayu. Hak-hak Melayu dan Bumi Putra. So 4 perkara ni jangan dijadikan isu. Jangan dimainkan. Contoh yang terbaru dalam isu undang-undang, Perdana Menteri telah sebut akan mewujudkan jawatankuasa. PMX telah mengambil satu langkah yang pada saya agak proaktif berbanding dengan kita katakan yang bercakap-cakap saja ni. Okey, sekarang ni dah ada langkah mewujudkan jawatankuasa. Okay. Untuk mengkaji kompetensi. Dan jawatankuasa ini, MKI ni, okay, dia dipengurusikan oleh siapa? Dipengurusikan oleh Raja Melayu, Sultan Selangor. Okay. So jadi apabila YB Ngeh mengeluarkan kenyataan seperti itu, memberikan gambaran ketidakpercayaan kepada institusi yang dipimpin, dipengurusikan oleh siapa?
Sultan Selangor. Sultan, raja. So menyentuh 3R lah. Okay. Dan agama di bawah raja. Saya faham. Okay. To be fair, again lah. Kita tahu akan ada perkara-perkara undang-undang Islam yang akan boleh dikaitkan dengan non-Muslim. Oh, lagi orang kata kat saya pula. Tapi saya kata ada. Betul, ada. Contohnya, kalau sesuatu kesalahan itu dilakukan secara berkumpulan. Okay. Dilakukan secara berkumpulan. Contoh kita katakan, undang-undang apa ni, zina contohnya. Okey, berzina. Okey, berzina dilakukan, okey, seorang lelaki bukan Islam, perempuan Islam, ataupun perempuan bukan Islam, lelaki Islam. Kedua-duanya ditahan. Hukuman yang dah dilaksanakan kat atas kedua-duanya nak pakai undang-undang mana? Syariah ke ataupun civil? Kalau satu pakai syariah, satu pakai civil, hukuman itu adakah sama atau tidak? Kalau tak sama, saat lagi yang ni kata kenapa dia dapat hukuman ringan, aku dapat berat. Kenapa engkau dapat berat, aku dapat ringan? Contoh. Itu salah satu perkara. Itu perbincangan ini mungkin boleh dilontarkan selepas itu. Okay? Akan ada benda-benda yang macam ni akan ditimbulkan. Tapi kita still tak setujulah penglibatan dalam jawatan kuasa. Biarlah kami meeting dulu. Biarlah pengurusi Sultan Selangor sendiri mempengurusikan, dibentangkan, dibentuk. Okay? Kemudian barulah kita panggil, kita tengok, bincang dengan Mahkamah Sivil, apa dia punya polisi dia dan apa dia punya dasar-dasar dia yang boleh diselaraskan. Dan pada saya dalam jawatan kuasa tu pun akan ada pakar-pakar perlembagaan. Sure akan ada. Dan ramai ramai pakar-pakar macam bekas hakim, Ketua Hakim Tun Zaki pun ada. Bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Muhammad Zawi Saleh, Ketua Hakim Mahkamah Syariah Melaka ada. Ya, semua ada. Dekan Fakulti Undang-Undang UIM ada. Ramai ni pakar-pakar. Jangan risau. Jangan risau. Kita faham memang betul lah macam Dok kata akan ada insiden-insiden dan senario-senario sebegitu yang melibatkan orang bukan Islam. Tapi biarlah mereka bincang di peringkat jawatankuasa yang dipengerusi oleh Sultan. Okay. Tak payah libat-libat, tak perlu bimbang, tak payah nak libatkan mana-mana pihak lagi. Saya punya pendapat ni mungkin berbeza sikit dengan Dok. Saya melihat benda ni sebagai satu saya teringat kawan saya panggil istilah autism politik. Ni autism politik DAP lah kot. Dia jadi macam excited sangat. Dah jadi kerajaan, dia nak test the water macam Dok cakap tadi, tapi dia lupa. You test the water, akan ada retaliation. Semua tindakan ada consequences. Kita ni katanya kerajaan perpaduan. Bila kerajaan perpaduan, semua benda kena bincang dulu di peringkat kerajaan perpaduan. Sama ada di peringkat jawatankuasa parti-parti politik ke, tak kisahlah. Apa jawatankuasa nak tubuh pun, bincang dulu. Sebab dalam kerajaan perpaduan ni ada parti orang Melayu. Ini yang saya tak faham dengan DAP. Betul, saya tahu Setiausaha Agung DAP dah pun menjelaskan ni kekhilafan individu, pendapat individu. Tapi how can this happen? Saya tak nak selindung-selindung. Contohnya, naratif untuk reconcile balik kuasa politik orang Melayu. Sebab apa dia kata, ni tengok perangai parti DAP yang memang kita tahu. Akhirnya kita terpaksa terima hakikat bahawa kita tak boleh percaya DAP. Nak salah siapa? Nak salahkan orang Melayu atau nak salahkan pemimpin DAP? Show us your sincerity. Kalau you betul-betul sincere, ikhlas nak berkawan dengan kita dalam kerajaan paduan, terutamanya pada parti UMNO yang sekarang ni on fire. UMNO is on fire because kita dituduh mempertahankan you, DAP. Tapi akhirnya, bila kita nak mempertahankan you buat perangai macam ni. Macam mana kita nak mempertahankan you? Dan saya puji Sekjen UMNO, Datuk Ashraf Hajdi, yang akhirnya menegaskan pendirian UMNO. Dan saya mohon kepada parti, kalau isu-isu sebegini dilakukan lagi, jangan teragak-agak untuk tinggalkan kerajaan paduan. Tak salah pun, pasal apa? Perjanjian tu dipersetujui oleh semua. Jadi, pada parti DAP, ambil ini sebagai satu iktibar. Jangan test the water. Kita dah setuju untuk tubuhkan unity government dan kita go with the flow lah. Lalu ikut laluan-laluan yang betul, bincang dalam kabinet dan bincang dengan parti-parti politik yang bersama untuk tubuhan kerajaan. Ini pendapat saya, Dok. Tak sama lah kita. Kita tak ada beza pun. Bila kita beza? Tak ada beza. Tak ada beza. Cumanya saya rasa kita tadi sebut PMX ni berjaya untuk mewujudkan kestabilan politik. Jangan jadi punca politik tak stabil. Ia akan merugikan. Sebab benda-benda macam dia akan membawa kepada apa? Kepada perbincangan langkah Dubai contoh. Saya tak dia macam ni.
Soal sokong tak sokong langkah Dubai itu nombor 2. Tak. Itu bukan kita nak bincang kat sini. Cerita dia, macam mana boleh wujud that idea. That idea adalah daripada sikap-sikap yang macam ni, salah satu. Betul. Salah satu. Sebab apa? Sebab orang politik lain ambil pertimbangan politik yang mana kata, oh ini peluang untuk kita nak tukar kerajaan. Sebab apa? Sebab Melayu dah makin benci kepada kerajaan sekarang. Sebab kerajaan sekarang tidak dilihat Mempertahankan orang mempertahankan Melayu. kepentingan orang Melayu. So, sana ada idea baru. Langkah Dubai. Contohnya. So, dia orang akan follow lah sana. Contoh. Ini contoh. Sebab tu saya katakan, apa yang Agil sebutkan tadi, kita ulang balik yang tadi yang sama je, adalah DAP tolong ambil pengajaran benda ni. Kalau nak kawan, biar sincere. Ikhlas. Okay? Jangan gunakan pentas ini untuk merosakkan dan memecah belahkan perpaduan kita yang akhirnya merosakkan siapa? PMX sendiri. Betul. Dan dia you tak menolong agenda You tak menolong agenda PMX. Ini orang kata macam mana, Dok? Dia negara ni majoritinya orang Melayu. If the Malay happy, alhamdulillah negara ni sejahtera. Stabil. Tapi kalau orang Melayu tak happy, then kita akan ada problem. You need to be part of the solution. You don't be part of the problem. If you are part of the problem, then we have a problem. Yeah. I think kita berhenti untuk kita ke topik seterusnya. InsyaAllah kita akan kembali selepas ni. Relax bro.